Okey, cikgu mulakan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak muda cikgu mendoakan semuanya ada dalam keadaan yang sihat walafiat, sama ada dalam sesi Google Meet kita ataupun luar di sesi Google Meet kita, maksud saya kawan-kawan yang lain itulah dia sihat juga. So untuk Google Meet ni cikgu rakam. Kenapa cikgu rakam? Sebenarnya untuk memberikan peluang pada rakan-rakan yang mungkin tidak dapat menyertai. So jangan risau cikgu akan masukkan nanti video ni, janaan dia lebih kurang dalam 1 ke 2 jam di dalam Google Drive cikgu, dan cikgu akan transfer ke dalam channel YouTube cikgu okey, hari ni tajuk masih tajuk yang sama, iaitu Mari Belajar Sejarah Unit 3 Sejarah Sekolah, yang memberikan tumpuan baru kepada tajuk kecil dia ataupun subtopik, iaitu organisasi sekolah. Okey, untuk pengetahuan awak, apa itu organisasi sekolah? Organisasi sekolah, okey, dia bermaksud bagi memudahkan pengurusan pentadbiran yang menjadi lebih teratur. Sekejapnya ada yang baru masuk ni. Okey, Fariza. Selamat datang Fariza. Cikgu tengah buat penerangan untuk tajuk organisasi sekolah. Okey, jadi awak buka buku teks muka surat 40. Okey, selamat pagi, selamat datang Alia Syifa, Puteri Alia Syifa. Cikgu tengah buat penerangan tentang organisasi sekolah. Apa itu organisasi sekolah? Okey. Apa itu organisasi sekolah? Organisasi sekolah ialah dia memudahkan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur. Apa itu pengurusan? Pengurusan yang baik akan membawa kepada kecemerlangan dan kejayaan sekolah. Siapa itu organisasi sekolah? Organisasi sekolah yang merupakan pentadbiran. Ya. Okey, ada siapa nak tanya? Kena Umairah? salin ke? Ya. Kena salin dulu. Sementara cikgu buat penerangan ni Okey, nanti boleh tutup mic. Cikgu tengah buat penerangan bagi tajuk yang ini Okey. Okey, siapa itu organisasi sekolah? Organisasi sekolah iaitu yang merupakan pentadbiran yang ada dekat pejabat yang awak tengok tu. Siapa dia? Guru besar kita. Siapa orang yang seterusnya yang berada dekat belakang guru besar kita? Penolong kanan, kurikulum pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, dan juga penolong kanan co-kurikulum. Ingat keempat-empat orang ni dia ada tanggungjawab sendiri di sekolah. Awak boleh rujuk muka surat 41. Dia ada tanggungjawab dia sendiri dekat sekolah. Apa itu tanggungjawab dia? Kalau guru besar, ada tanggungjawab dia. PK1, ada ke tanggungjawab dia? PK hal ehwal murid, ada tanggungjawab dia. Dan juga PK co-kurikulum, ada tanggungjawab dia. Okey, cikgu nak beri tumpuan kepada satu-satu dulu. Sementara tu awak salin. Okey. Cikgu nak sharing yang ini untuk paparan PDF ni. Okey, cikgu nak tunjuk awak. Awak nampak? Kalau nampak awak cakap nampak. Sekejap cikgu sharing. Saya tak pastilah sama ada awak nampak atau tidak apa yang cikgu tunjukkan ni sebab dia not responding pula. Okey, nampak tak? Tak. Kalau tak nampak juga tu yang cikgu pelik tu. Tadi untuk matematik pun macam tu juga. Okey, tak apa, sila rujuk muka surat 40. Cikgu buat penerangan dulu Okey, cikgu nak beritahu awak ni tugasan 4 orang tu secara sepintas lalu. Okey, guru besar ni dia sebagai ketua. Ketua apa? Dia mengarahkan Puteri Alia Syifa, tolong besarkan suara. Tolong besarkan suara. Cikgu nampak awak chatting tu, awak nampak. Cikgu nampak sebab cikgu dah besarkan suara dekat sini. Memang dah cukup full dah volume saya Okey, guru besar ni dia ada peranan dia. Cikgu tak tahu apa masalah Puteri. Tak apa Puteri, nanti boleh dengar dalam rakaman nanti. Jangan risau. Puteri boleh dengar pada rakaman Okey, pandang sini. Guru besar ni dia ada tugas dia juga. Dia mengarahkan bagi pengurusan apa yang ada dekat bawah dia tadi tu. PK1 pentadbiran, kurikulum, PK hal ehwal murid, dan juga PK co-kurikulum. Okey, dia nak tahu apa maklumat atau apa kerja tugasan yang ketiga-tiga orang di bawah guru besar ni bagi kepada guru besar, buat penerangan, buat briefing, dan guru besar akan pasir PK1, PK hal ehwal murid, dan PK kurikulum ni, dan sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Okey, macam mana dia tahu masalah tu? Okey, pandang sini PK1 dia adalah PK penolong kanan kurikulum. Apa itu kurikulum? Berkaitan akademik semua. Semua berkaitan akademik, PK kurikulum. Okey, pentadbiran, PK kurikulum juga.
Tapi orang yang kedua iaitu PK Hal Ehwal Murid. Apa dia buat? Dia menguruskan isu-isu tentang murid dan juga keselamatan murid di sekolah. Bantuan, banjir, nampak tak? Kecederaan murid, kesusahan murid, itu semua di bawah PK Hal Ehwal Murid. Yang kedua, PK Core Curriculum. Dia berkaitan dengan sukan, berkaitan dengan core akademik. Apa saja laporan guru-guru yang melibatkan pendidikan jasmani, yang melibatkan aktiviti co-curriculum macam persatuan, aktiviti apa kita panggil kelab, aktiviti unit beruniform, semua di bawah co-curriculum. Faham? Okey, selepas ni nanti cikgu akan bagi ataupun cikgu awak akan buka modul untuk tengok, untuk isikan apa peranan guru besar, apa nama dia, awak kena tahu apa nama dia, apa peranan PK Curriculum, iaitu lebih kita kenali tugasan lain, PK pentadbiran, PK Hal Ehwal Murid dan PK co-curriculum. Cikgu, apa itu PK? PK itu adalah penolong kanan. Ada tugas di masing-masing, rujuk nanti buku teks muka surat 40. Awak akan tahu. Okey, kemudian cikgu nak sharekan awak dekat sini tab yang awak buat tadi tu. Okey. Kalau nampak, tunjuk tanda bagus. Nampak, tunjuk tanda bagus. Okey, kalau nampak, tunjuk tanda bagus. Okey, nampak tak? Rania, Alia Fariza nampak? Okey, nak murid Cikgu Nurin semua. Is Akil. Puteri Ala Syifa, kalau nampak tunjukkan tanda bagus. Okey, dah nampak. Okey, bagus. Okay, Alhamdulillah. Okey, tolong dengar. Okey, paparan yang awak nampak ni, ini adalah tajuk depan. Sekarang ni, apa yang cikgu nak, okey, cikgu tarik tepi sikit lah. Ingat dekat bahagian tepi ni ada garisan tau. Okey, cikgu akan cuba kecilkan. Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak awak buat ialah, awak kena buat pentadbiran sekolah. Okey, pandang sini. Okey, pertama sekali, guru besar. Okey, guru besar. Sebab tak ada sangat bagus lah. So apa saya nak dekat sini ialah awak namakan nama guru besar tersebut dekat sini. Nama penuh dia. Boleh tak? Namakan dia. Jangan kau kepala Isakil lah. Cikgu tahu Isakil tu dengar. Isakil kepala ada kutu ke? Okey, tak apa. Saja-saja je gurau. Okey, pandang ni namakan nama guru besar kita. Siapa tahu? Tolong buka mic nak dengar. Okey, Assalamualaikum Haziq. Haziq baru masuk Haziq Okey, siapa nama guru besar kita? Puan apa? Puan apa? Puan Jalila. Ya, Puan Jalila binti Haji Mansur. Awak kena masukkan nanti jawapan dia. Ni cikgu bagi contoh dulu kan. Tapi awak kena buat macam ni. Awak tulis sini. Puan Jalila. Okey, binti Haji Mansur. Ini kita punya guru besar yang tersayang, yang awak selalu tengok kat sekolah. Dia juga mempunyai peranan dia. Faham Kemudian dekat bawah ni awak tolong masukkan. Okey, guru. Okey, sekejap Cikgu tersaan tu. Okey, cikgu ni ringkaskan tau. Guru PK Curriculum. Cikgu ringkaskan je. PK tu apa cikgu? PK tu maksudnya penolong kanan. Kemudian awak namakan dia. Okey, lepas tu guru PK pun cikgu ringkaskan HEM. Apa itu HEM? Hal ehwal murid. Namakan dia. Okey, kemudian guru penolong kanan co-curriculum. Okey, co-curriculum. Okey, guru penolong kanan co-curriculum. Namakan dia juga dekat bawah ni. Okey, awak mungkin akan tergaru-garu kepala siapa nama dia. Okey, cikgu sebut nama dia. Okey, tolong dengar betul-betul Ini jawapan dia. Okey, untuk guru penolong kanan kurikulum ni, okey, guru penolong kanan kurikulum ni, nama dia Puan Amalia binti Kamis. Sekali je cikgu sebut. Okey. Untuk PK HEM,
Okey. PKM kita nama dia Puan Nur Azhar binti Madhat. Itu PKM kita. Okey. Untuk guru penekanan co-curriculum, nama dia Puan Rosidah. Binti tu saya dah lupa lah pula. Tak apa, minta maaf. Nanti cikgu akan maklumkan pada WhatsApp kumpulan 4 Zamrud. Okey, cikgu. Awak nak saya ulang sekali lagi ke? Nak ulang sekali lagi ke? Kalau nak ulang tunjuk tanda bagus. Boleh. Dengar betul-betul Pandang sini. Guru besar ni awak dah tahu dah. Kadang-kadang kita murid kat sekolah kadang terlalu tak beri perhatian kepada nama penuh seseorang guru. Awak kena ingat sebagai seorang murid yang memang sangat bagus. Okey, pertama, guru penekanan kurikulum ataupun takbiran, nama dia Puan Amalia binti Kamis. Okey, guru penolong kanan hal ehwal murid Puan Nur Azhar. Puan, sekejap ada yang baru masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah Sofia. Cikgu tengah buat penerangan penerangan tentang organisasi sekolah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi juga pada Encik Zamri. Saya tengah buat penerangan kepada organisasi sekolah. Okey, saya ulang balik sekali lagi Okey, guru penekanan hal ehwal murid ni cikgu pendekkan. Nanti kan awak akan tanya nanti, cikgu PK tu apa? PK tu penolong kanan. Okey, HEM tu apa cikgu? HEM ke? HEM ke? Bukan, HEM tu hal ehwal murid. Nama dia Puan Nur Azhar binti Madhat. MD bukan MAT. MD, Madhat. Mad MD titik HAD. Okey, ada kawan lain yang masuk Okey, Assalamualaikum. Saya tak pasti PKD Jasin tu siapa. Okey, saya tengah buat penerangan anaknya siapa saya tak pastilah. Okey, saya tengah buat penerangan, cikgu tengah buat penerangan tentang organisasi sekolah. Okey, beri tumpuan kepada penolong kanan co-curriculum. Nama dia Puan Rosidah. Puan Rosidah. Binti tu cikgu lupa, nanti cikgu cari, cikgu akan beritahu awak kat dalam WhatsApp group 4 Zamrud. Okey. Ini cara buat. Faham Okey, kemudian dekat bawah pula. Dekat bawah pula. Ya, ada siapa nak tanya? Nak tanya Guru fikir curriculum tu tadi apa? Alah, nak kena ulang lagi ke? Okey, tanya kawan-kawan. Cikgu nak tengok kawan-kawan. Nak ulang ke? Cuba on mic. Alia Fariza tanya. Cikgu tadi dah bagi sekali. Dengar tak tu? Okey, cikgu beritahu tutup mic balik. Okey, penolong kanan co-curriculum kita, nama dia Puan Rosidah. Ros, ada double S, ada 2 S. Rosidah. Binti tu cikgu lupa pula. Okey, tak apa, nanti cikgu akan maklumkan dalam WhatsApp kumpulan Pak Zamrud Okey, di bahagian bawah, apa perlu buat ialah langkau sebaris Langkau sebaris. Ingat, peta yang awak buat ni nanti, kita nak tengok macam mana dia berjadi nanti. Dia akan jadi macam ni lah peta pokok ni. Dia akan jadi macam ni. Okay, ni cikgu tak cantik lah sebab board cikgu ni, wakum cikgu ni dia bergalih-galih kan. Tapi cikgu dalam proses beli yang baru, cikgu nak tengok sejauh mana dia boleh matching dengan cikgu ni Kemi ni, Kemi online ni. Okey, seterusnya sekarang ni apa yang masuk? Bahagian B. Dibesarkan paparan B kat sini. Bahagian B ni kita nak tahu tugasan. Tugasan organisasi. Tugasan organisasi. Apa tugasan dia? Okey, satu awak kena buat macam ni Satu, guru besar. Okey, sekarang ni cikgu nak beritahu apa kemahiran murid. Okey, cikgu faham ada kalangan murid yang ada handphone, alhamdulillah lah. Yang tak ada handphone mungkin guna handphone ibu bapa, tak apalah. Mintalah kebenaran nak guna kejap. Peranan kita sebagai orang yang memanipulasikan teknologi. Memanipulasi teknologi tu apa? Sekejap dia masuk Ya, Assalamualaikum Encik Nazim. Okey, apa itu memanipulasikan teknologi? Iaitu kita ada benda tu nak cari maklumat tu semua yang berada dekat ujung jari, terutamanya handphone kita jenis slide macam ni. Cikgu tunjuk ni slide awak cari kan. Ada juga tab, boleh guna tab.
cari maklumat dalam internet selain kita bergantung harap kepada buku teks. Faham ni? Sebab ini adalah sesi online nak belajar. Susah kan? Jadi apa yang perlu buat, jangan susahkan diri, gunakan, manfaatkan teknologi yang ada dekat sekitar awak. Jadi selain menggunakan buku teks untuk cari maklumat guru besar ni, apa tugasan dia, awak kena juga rujuk buku teks. Okey, apa tugasan dia yang pertama, awak senaraikanlah. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak, tugasan dia ada 2 sahaja. Okey, yang kedua, okey, GPK Curriculum. Curriculum. Yang ini dia ada 3. Okey, tolong dengar yang ini dia ada 3. Okey, seterusnya yang ketiga, ni kadang mungkin ada anak-anak murid saya ataupun ibu bapa yang bertanya, GPK tu apa? Cikgu ulang balik guru penolong kanan. Hal, ehwal, murid. Yang ni orang yang ketiga penting di sekolah. Cikgu dah terang tadi apa peranan HEM Peranan HEM pun ada 3. Cikgu kenapa cuma 3 je? Sebenarnya memang ada lebih daripada 3, tetapi cikgu tak nak menyusahkan anak murid cikgu sebab nanti banyak kerja yang awak nak kena buat. Okey, yang keempat, GPK Curriculum. Pun ada 3 juga. Okey, setakat ni faham tak? Buka mic, cikgu nak dengar. Buka mic. Faham. Bagus tak? Sudah tertutup tadi Nampak tak paparan tadi tu? Cikgu dah tertutup Sekejap cikgu buka balik. Ulang balik. Ni okey, sekejap cikgu sharing balik. Cikgu tertekan butang tutup tadi. Sekejap. Cikgu tertekan. Okey, sekejap. Nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Ini awak kena buat nanti ni. Selepas awak senaraikan guru besar nama dia apa. Sekejap, tak apa. Dia memang perlahan. Ya, dia memang perlahan. Tak apa sayang. Dia memang lambat. Dia mungkin beza dia antara lebih kurang dalam 5 ke 10 saat je. Lepas tu awak boleh tengok balik. Kejap cikgu tengok chatting, ada kawan-kawan yang tanya. Okey, tak apa. Entah tak tahu, Rohaya Muhammad Yusof ni cikgu tak tahu apa ni nak tanya. Alisha Barujun, tak apa. Boleh tak apa. Okey, pakai handset pun tak apa. Okey, tak apa. Saya tak pasti Puan Rohaya Muhammad Yusof ni entah tak tahu ni apa pun saya tak faham ni. Puan Azhar tadi cikgu apa? Cikgu binti ke bukan? Puan Nur Azhar tu dia kita punya GPK Hal Ehwal Murid. Nama dia Puan Nur Azhar binti Madhat, MD HAD. Bukan MAT Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan. Okey, ini apa awak kena buat. Yang kedua, B, tugasan ni tugasan organisasi itu. Siapa tugasan organisasi itu? Guru besar. Cikgu tanyakan. Okey, apa tugasan organisasi itu? Organisasi itu inilah guru besar, apa peranan dia, apa peranan kurikulum, apa peranan hal ehwal murid dan juga peranan GPK Curriculum kat situ. Okey, faham tak setakat ni? Ada nak tanya tak? Awak kena tanya saya ni. Kalau tak nanti awak macam pening kalau benda. Ada nak tanya tak? Kalau nak tanya, Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu stop sharing. Cikgu nak tunjuk kepada awak video pula. Cikgu nak tunjuk video. Okey, video ringkas. Okey, cikgu stop sharing. Okey, kalau ada adik-adik kita yang kat tepi tu tolong turn off mic nanti kawan-kawan lain tak dengar. Cik Tias, okey saya nampak dah. Siti Akmal Okey, Akmal tadi mungkin terlepas tak apa Akmal. Nanti Akmal tengok aje. Okey, alhamdulillah. Sekejap Cikgunya antivirus ni dia sangat sensitif. Ada je virus dia akan betulkan apa benda yang ada dalam yang cikgu tunjuk kat awak ni. Okey, cikgu tunjukkan video. Okey. Ini berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan organisasi sekolah. Tolong besarkan volume awak punya ni awak punya handphone ataupun laptop. Okey, tolong dengar
Okey, dia kata sekejap. Sekejap sayang. Amani, Bu. Sekejap. Tanya. Okey, dia kata apa itu maksud organisasi sekolah. Tolong dengar Okey, organisasi sekolah itu ialah pengurusan pentadbiran yang terdiri daripada guru besar. Ni cikgu terangkan balik penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hak ehwal murid dan penolong kanan co-curriculum. Okey. Oh, dia sekejap je ni, tak banyak. Dia video pendek je. Okey. Stop sharing, cikgu nak tunjukkan awak lagi satu ni. Sebenarnya yang ini yang cikgu nak tunjuk kat awak. Tapi cikgu punya buku teks PDF ni tak boleh view. Okey. Buku teks PDF cikgu ni tak boleh view. Okey, cikgu tunjuk kat awak je ni Sekejap. Okey, nampak tak? Okey, yang ini cikgu tak nak berterang dah, cikgu nak tunjuk je sebab cikgu terpaksa buka dalam dalam YouTube. Okey. Okey, ni benda yang ada dalam buku teks awak muka surat 40. Jadi awak tengok nanti. Itulah paparan dia nanti. Sekejap ada yang baru masuk. Okey, selamat datang Radatu Jannah. Okey, ini yang awak akan rujuk muka surat 40. Dekat sini lah awak tahu. Okey, cikgu nak beritahu awak juga, sekiranya nanti masa awak cari maklumat berkaitan dengan organisasi sekolah, iaitu peranan ataupun tugasan guru besar, fikir kurikulum, fikir hal ehwal murid HEM dan fikir co-curriculum, tolong juga gunakan medium internet. Maksudnya gunakanlah teknologi, cari apa peranan TAIP apa peranan guru besar. Apa tugas guru besar di sekolah? Apa tugas fikir co-curriculum di sekolah? Apa tugas hal ehwal murid, fikir hal ehwal murid di sekolah? Jadi awak akan tahu nanti. Jawapan ingat gunakan teknologi. Jangan kita hanya tahu handphone ni hanya untuk main game je. Tengok YouTube, ber-TikTok bagai. Okey, benda tu semuanya kadang-kadang bagus tetapi kita jangan salah gunakan. Faham Okey, pandang sini. Yang ni cikgu stop. Cikgu stop sekejap. Cikgu nak tunjuk yang terakhir. Sekejap je. Yang terakhir. Sekejap. Okey, yang terakhir nanti. Okey, cikgu akan beri juga penerangan pada awak nanti. Cikgu nak tahu nampak ke tidak. Okey, nampak tak? Tak. Dia lambat. Sekejap. Okey, kalau nampak tunjuk bagus. Okey, nampak? Dah nampak Okey, bagus. Okey, ni nanti yang okey, bagus. Ada kawan-kawan kita dia guna gambar tangan tu dekat situ. Boleh dia angkat tangan, maksudnya dia nampak lah benda tu. Okey. Okey, pandang sini. Ini adalah tugasan yang terakhir. Maksudnya bahagian C. Bahagian C tu. Okey, kat sini awak bentuk buih. Okey, cikgu besarkan. Okey, tolong buat kat muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Tuliskan kepentingan sekolah sebagai institusi pendidikan. Bawah ni pendidikan. Cepat sikit sayang. Kat tengah-tengah je. Tengah-tengah muka surat sebelah. Muka surat 1, A dan B tadi dah tulis kan. Ni muka surat baru sebelah. Tulis ni tengah-tengah Tengah-tengah. Kepentingan sekolah sebagai institusi pendidikan. Kejap cikgu tengok mesej. Cikgu pun tak faham apa lazy ni. Kau orang sambil cikgu mengajar kau ni buat apa? Chatting sama kawan-kawan ni. Boleh, tak apa, cikgu tak marah. Cuma nanti tolong dengar juga, nanti takut nanti awak tak faham. Okey, cikgu punya antivirus ni sangat proaktif. Ada je yang benda yang dia block dia tak kasih apa orang kata benda-benda yang tak elok, virus daripada luar masuk even dalam Google Meet pun dia blocknya video kita. Ya. Okey dah. Ya. Apa tu? Ke pendidikan bawah tu. Pendidikan. Ini kejap. Ni pendidikan sebenarnya. Sebab cikgu punya ruang ni, itulah cikgu kata paparan Kenny cikgu ni dia agak ni sikit Pendidikan ni. Ya, ni pendidikan.
Ni cikgu tulis ni jangan kau tulis macam ni pula nanti. Tulis dekat bawah ni lah, kat bawah ni. Ni tak nampak ni kawan-kawan tanya kan. Okey dah. Dah ke? Okey, tenang sini. Okey, tolong dengar Tolong dengar. Ayat dia nak faham senang je. Kepentingan sekolah sebagai institusi pendidikan. Macam mana nak cari maklumat dia cikgu? Saya tak faham lah cikgu. Senang je. Okey, contoh dia cikgu berbalik kepada rumah awak. Bagaimana rumah kita, bagaimana keluarga kita yang ada dalam rumah kita tu dia penting. Untuk apa sebenarnya keluarga kita? Dia macam tu juga dengan kepentingan sekolah sebagai institusi pendidikan. Kenapa sekolah tu penting? Tolong open mic. Cikgu nak tanya awak ni, apa sekolah tu penting? Kenapa sekolah tu penting sebagai institusi pendidikan? Untuk mendapat ilmu. Ya, untuk menimba. Okey, tempat. Dia penting dia tempat. Okey. Menimba. Sekejap menimba. Ni contoh je tau. Tapi awak boleh je tulis. Okey, menimba ilmu. Okey, tempat menimba ilmu. Okey. Yang kedua, cikgu bagi pula. Dia ada 6 Satu awak bagi, nombor 2 saya bagi pula, nombor 3 awak bagi. Selepas tu nombor 4, 5, 6 awak buat sendiri. Okey. Yang kedua, sekolah tu sebagai tempat interaksi. Interaksi apa? Interaksi sosial. Okey, interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Awak kenal orang bukan Melayu, contoh India, ada yang masuk, awak kenal orang asli, awak kenal orang Cina, awak kenal kawan-kawan di kalangan awak kenal cikgu, maksudnya awak ada interaksi sosial dalam tu. Untuk apa? Interaksi sosial, tempat interaksi sosial ilmu. Interaksi sosial ilmu. Okey. Okey, yang ketiga, cikgu nak dengar pula. Siapa nak bagi jawapan yang ketiga? Jangan tempat menimba ilmu, tempat bersukan lah apa semua. Cuba jawapan tu cari yang lebih tinggi sikit. Okey, turn on mic. Cepat. Cepat, cikgu ada lebih kurang dalam 2 minit ni sebelum cikgu tamatkan. Tempat untuk belajar. Memang untuk belajar. Belajar tu tempat menimba ilmu lah. Cuba lagi, belajar tu memang tempat menimba ilmu. Apa tempat dia? Belajar untuk menulis. Untuk belajar menimba ilmu sama. Cuma ayat dia je lain, kita punya term dia tu lain. Cuba. Pertama, tempat menimba ilmu belajar sama je, tempat interaksi sosial ilmu sama. Sebab awak dapat ilmu, awak dapat di kalangan murid-murid tu. Maksud saya, cikgu kata tempat menimba ilmu sama je, bawah ni sosial ilmu. Sosial tu daripada kaum lain. Apa dia? Tempat berjumpa kawan-kawan. Interaksi sosial lah tu. Ni. Kawan-kawan kita lain-lain. Kenapa sekolah tu penting sebagai institusi pendidikan? Cuba. Kenapa dia penting? Jawab mama, ya Allah. Untuk mempelajari. Bagaimana contoh? Salah bang. Okey, sekejap Untuk apa? Tempat menimba pengalaman. Tempat menimba pengalaman. Sekejap tempat menimba pengalaman tu apa macam-macam lah, pengalaman belajar, pengalaman ada dekat padang, pengalaman kelas-kelas lain, kawan-kawan lain, pergi kelas pendidikan, tengok kelas prasekolah macam mana, makmal komputer macam mana, maksudnya pengalaman hidup awak. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, awak bagi sendiri. Faham? Yang kelima dan juga yang terakhir, yang keenam. Okey, cikgu kecilkan. Nanti dia jadi macam ni kak. Muka surat yang seterusnya buku tulis. Okey. Setakat ni ada apa soalan nak tanya? Ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, cikgu harap awak faham Fana ni. Kalau tak faham,
tanya cikgu dekat WhatsApp. PM tepi, jangan tanya dalam grup kelas Pak Gamrut tau. PM tepi, cikgu saya tak faham ni. Cikgu saya dah bagi jawapan ni betul tak? Nanti saya akan betulkan. Cuma, okey dengar cuma cikgu tak adalah balas awak hantar mesej tu, cikgu balas masa tu juga. Sabar kadang-kadang apa-apa cikgu nak kena masak, cikgu nak sedai baju. Pukul 1.30 barulah cikgu boleh pergi ke pasar beli barang-barang basah nak masak pula. Lambat okey faham? Kalau tak faham awak tanya saya dekat WhatsApp peribadi. Okey kejap cikgu nak tengok mesej ada apa-apa tak? Setakat ni tak ada. Okey alhamdulillah nama cikgu Pandang boleh juga rujuk WhatsApp tolong tutup mic sayang. Okey, boleh juga rujuk WhatsApp Pak Zamrud tu untuk tengok video apa yang cikgu kongsi pada awak. Ingat gunakan buku teks juga muka surat 40 dan nak cari maklumat boleh juga guna handphone. Pinjamlah sekejap menyantuni mak ayah kita, mak ayah nak pinjam handphone boleh tak? Nak cari maklumat apa tugasan. Nak cari dia kena type penuh tau. Tugas ataupun peranan guru besar di sekolah akan keluar nanti. Awak klik di mana-mana dia akan keluar untuk tahu jawapan dia. So setakat ini cikgu tunjuk kat awak juga last ini adalah modul Sekejap. Ini modul awak kena buat. Kerja dia tak banyak sayang. Sekejap Okey, ni adalah modul. Nampak tak? Cikgu nak tanya awak ni, nampak tak? Nampak. Kalau nampak, tunjuk tanda bagus. Nampak Nampak. Sekejap, dia lambat. Dia memang lambat. Okey, bagus. Ini modul. Modul ni tolong buat muka surat 6, muka surat 7 dan juga muka surat 8. Tolong buat. Pandang sini. Cikgu, saya banyak sangat kerja nak buat. Tak apa. Buat mana yang done dulu. Maksudnya mana yang awak boleh siapkan. Tetapi ingat, jangan tangguh-tangguh kerja. Faham? Jangan tangguh-tangguh kerja. Ada masa tu buat. Tak kisahlah modul ni nak buat hari Sabtu ke, nak buat hari Khamis ke, nak buat Rabu ke, tak kisah. Terpulang kepada awak. Janji awak buat, siapkan. Okey, tentang pertanyaan pula, cikgu macam mana nak hantar? Jangan hantar dulu. Jangan hantar dulu, siapkan dulu sebab cikgu pun tak boleh nak pergi sekolah. Okey, yang ketiga cikgu nak ingatkan, buka Google Classroom, masuk ID MOE delima awak dan password. Dekat situ cikgu masukkan tugasan. Boleh juga awak hantar dalam bentuk PDF. Tekan edit, kemudian awak boleh tulis jawapan dia, kemudian return balik, hantar kepada saya akan tandalah. So kerja-kerja, cikgu ada kerja, ada kelas 4 kelas, 5 kelas. Jadi susah nanti, jadi awak kena tunggu cikgu siap tanda Tanda cikgu return pada awak. Itu kalau pada Google Classroom. Senang kerja nak buat. Faham tak ni? Cikgu boleh tanda, cikgu boleh hantar ke awak. Balik nanti awak boleh view kerja-kerja tersebut. So ada last sebelum cikgu tamatkan sesi PDPR kita secara maya, ada apa nak tanya lagi? Ada apa nak tanya? Tak ada. So itu saja. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, itu saja. Ingat, jaga diri baik-baik, nak keluar rumah sekiranya ada apa keperluan sahaja yang mendesak baru boleh keluar. Kalau tak, jangan, bahaya. Jaga diri baik-baik, jaga kebersihan anda. So itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu stop sharing, cikgu nak tengok gambar. Bersedialah. Okey, turn on camera. Okey, cikgu nak ambil gambar Tu je lah tanda bagus. Okey, 1. Okey, Alisha pun ada, Alisha Imani pun ada, sekejap 1, okey, LB Ryan pun ada, sekejap okey, 1, sekejap. Cikgunya antivirus ni sangat kuat lah. Okey, 1. Wah, virus dah muncul. 3. Okey dah. Okey dah, sekejap dia selalu macam tu ada block sekejap. Hai. Okay, so itu saja sesi PDPR kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang, sama ada dalam Google Meet ataupun video yang cikgu akan rakam sendiri nantilah. Sebab kesian cikgu tak nak nanti ada apa-apa masalah yang timbul. So itu saja, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.